Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi dengan saya Cikgu Mali dan kali ini saya bawakan tajuk iaitu taburan kebarangkalian, iaitu soalan yang pernah keluar dalam trial SPM 2017 Negeri Perlis kertas 2 bahagian B. Okey, soalan A-nya berbunyi, dalam sebuah syarikat 70% daripada pekerjanya ialah lelaki. Jika 10 orang pekerja dipilih secara rawak, soalan yang pertama, hitung mean dan variance bagi pekerja lelaki, dan yang kedua, cari kebarangkalian bahawa sekurang-kurangnya 9 daripada mereka ialah lelaki. Jadi soalan ini kita terjemahkan dia. Diberi dekat sini, jika 10 orang pekerja dipilih secara rawak, bermaksud 10 ini ialah N. N sama dengan 10 dan juga diberi 70% daripada pekerjanya lelaki, bermaksud 70% ini ialah, kita tukar dia menjadi kebarangkalian kejayaan, iaitu P sama dengan 70% ditulis sebagai 0.7. 70%. Okey, 0.7 dan kebarangkalian kegagalannya iaitu Q adalah sama dengan 0.3. Okey, sebab P tambah dengan Q, totalnya mesti 1. Okey, soalan dia yang pertama ialah hitung mean dan variance. Okey, jadi untuk yang pertama ini, bila kita nak mengira mean adalah sama dengan, mengikut formulanya, ialah N darab dengan P. Jadi, N-nya ialah 10 dan P-nya ialah 0.7. Jadi, jawapannya ialah, mean-nya ialah 7. Okey, soalan yang keduanya, dah cari mean dah sudah. Okey, nak cari variance. Variance, okey, ada formulanya ya, rujuk formula. Variance ialah sama dengan N darab P darab dengan Q. Jadi bersamaan dengan N-nya 10 darab dengan P 0.7 darab dengan Q ialah 0.3. Jadi nilai variance-nya ialah 2.1. Okey, jadi kita dah pun selesai menjawab soalan yang pertama. Okey, soalan yang kedua. Soalan yang kedua ialah cari kebarangkalian bahawa sekurang-kurangnya 9 daripada mereka ialah lelaki. Jadi kita tulis dia sebagai P X sekurang-kurangnya, bermaksud paling kurang 9. Jadi dia mesti lebih dari 9. Jadi X mesti lebih besar atau sama dengan 9. Jadi kalau jangan keliru dengan perkataan sekurang-kurangnya. Sekurang-kurangnya bermaksud lebih besar sama dengan 9. Okay, dan ini boleh ditulis sebagai P X sama dengan 9 tambah P X sama dengan 10. Sebab pekerja kita ada 10 sahaja. Jadi 9 dengan 10. Jadi yang lain tu tidak termasuk. Jadi di sini cara menulisnya ialah, okey, bila P X sama dengan 9 tambah P X sama dengan 10. Jadi kita ingat yang ini. Bila P X sama dengan M, cara penulisannya ialah NCM. Okey, M. P kuasa M dan Q kuasa N tolak M. Okey, N tolak dengan M. Jadi di sini, saya tulis di sini ya. P X sama dengan 9 ini ialah, N-nya ialah 10. Jadi sini 10, C, sini ialah ikut. Sini 9, maka sini 9. Jadi 10 C 9. P kuasa M dan P-nya ialah 0.7. Okey. Kuasa M dan M-nya ialah 9. Kemudian Q 0.3 kuasa N tolak M. N tolak M, 10 tolak 9 ialah 1. Okey, kemudian tambah dengan kita buat pula untuk P X sama dengan 10. Okey, sama macam ini. Jadi C 10, sini M-nya pun 10 sebab ini 10. C 10 10, kemudian 0.7 kuasa M, M-nya 10. Kemudian 0.3 kuasa yang atas sini ialah N tolak M. Jadi ni sama, 10 tolak dengan 10. Jadi kosong. Okey. Jadi seterusnya ialah selesaikannya. Kita boleh tekan kalkulator untuk yang ini.
Jadi yang ini untuk tekan kalkulatornya, kita dapat nilainya ialah 0.1211 tambah untuk yang ini jawapannya ialah 0.0282. Okey, jadi nilainya ialah tambahkan dapat 0.1493. Jadi inilah dia P untuk X lebih besar atau sama dengan 9 atau mengikut ayatnya, kebarangkalian sekurang-kurangnya 9 daripada mereka ialah lelaki. Jadi inilah kebarangkaliannya iaitu 0.1493. Okay, seterusnya kita pergi kepada soalan B. Okey, ini soalan B iaitu jisim bagi mangga harum manis yang dihasilkan oleh sebuah kebun bertabur secara normal. Okey, dengan minnya ialah 350 gram dan variansnya 25 gram. Okey, jadi di sini soalannya cari kebarangkalian sebiji mangga harum manis yang dipilih secara rawak. Okey, kita keluarkan maklumat yang diberi iaitu minnya ialah 350. Jadi min simbolnya ialah mu sama dengan 350 dan diberi variance-nya, ini simbol variance ialah 25. Maka daripada variance kita boleh cari sisi ampere awal. Sisi ampere awalnya ialah kuasa 2 pindah ke sini, punca kuasa 25 ialah 5. Okey. Jadi soalannya cari kebarangkalian sebiji mangga harum manis yang dipilih secara rawak. Oh, soalan saya ni tak habis salin. Jadi dekat sini kebarangkalian sebiji mangga harum manis yang dipilih secara rawak dari kebun itu mempunyai jisim tidak melebihi 345 gram. Okey. Jadi tadi saya dah tuliskan dia punya minnya, mu-nya 350 dan sisi ampere awalnya ialah 5. Jadi bila kita nak cari kebarangkalian mangga dari kebun itu yang mempunyai jisim tidak melebihi 345, jadi ia ditulis sebagai, okey, soalan pertama ini P X tidak melebihi bermaksud kurang atau sama dengan 345. Okey. Jadi pada skor X kita tukar dia kepada skor Z. Jadi skor Z adalah lebih kecil sama dengan 345 ini X, jadi tukar kepada skor Z, jadi guna formula. Okey, Z adalah sama dengan X tolak dengan mu bahagi dengan sisi ampere awal. Okey, jadi di sini X-nya ialah 345 tolak dengan min-nya 350 bahagi dengan sisi ampere awalnya ialah 5. Okey. Kemudian kita dapati nilainya ialah di sini P Z lebih kecil sama dengan, ni tekan kalkulator, kita dapat negatif 1. Okey. Jadi P lebih kecil pada negatif 1. Jadi bagaimana rajahnya? Kalau negatif 1, jadi macam ni. Okey. Yang negatif 1 ialah sebelah sini. Lebih kecil, kawasan lorekannya ialah ke kiri. Okey. Jadi bila kita nak baca daripada jadual, kita kena baca yang positif. Jadi kita kena baca yang positifnya. Sebab dia simetri, kita boleh tulis ni 1 dan dia lorekannya ke sebelah kanan. Sebab baca daripada jadual, kita akan dapat luas ke kanan. Jadi kita cari dalam jadual, dalam tabel taburan normal. Jadi saya boleh tulis P Z lebih kecil atau sama dengan negatif 1, iaitu yang kawasan sini. Oleh kerana dia simetri, dia adalah bersamaan dengan yang di sebelah kanannya. Dan boleh ditulis sebagai P Z lebih besar sama dengan 1. Okey, sebab dalam jadual taburan normal ini, kita cuma boleh baca Z-nya yang positif. Jadi bila saya nak baca dekat sini, okey, jadi Z lebih besar daripada 1. Okey, kita tengok Z yang 1. Z 1 di sini.
Okey, 1.00 iaitu jawapannya 0.1587. Jadi jawapan di sini ialah 0.1587. Jadi yang ini kebarangkalian adalah bersamaan dengan luas ini. 0.1587 dan luas ini adalah bersamaan dengan luas yang sebelah sini. 0.1587. Okey, seperti yang dikendaki tadi. Okey, jadi kita dah pun dapat jawapan untuk soalan yang pertama. Okey, soalannya yang kedua. Cari nilai M jika 68% daripada buah mangga harum manis daripada kebun itu mempunyai jisim melebihi M gram. Okey, jadi cara penulisannya ialah kita nak cari jisim yang melebihi M gram. Jadi P X, okey, yang melebihi ialah tanda lebih besar sahaja, M gram, dan diberi yang melebihi M gram itu ialah 68%. Jadi 68% ini kita tukarkan dia kepada kebarangkalian, dia jadi 68 bahagi 100 iaitu 0.68. Okey, langkah yang seterusnya kita tukar daripada X kepada skor Z. P Z ialah lebih besar. Jadi yang M ini kita tukar menggunakan rumus ini. Maka M tolak dengan min mu bagi dengan sisian piawai. Okey, iaitu dah ada dekat sini tadi. Tolak 350. Okey, bahagi dengan 5. Okey, tutup kurungan. Dan ini adalah diberi dia punya kebarangkaliannya ini ialah 0.68. Jadi kebarangkalian adalah mewakili kawasan yang berlorek macam tadi kan. Kebarangkalian ni ialah 0.1587. Jadi adalah mewakili kawasan ini. Jadi saya lukiskan di sini. Okey. Okey, macam tu. Kemudian 0.68 dia kata lebih besar. Lebih besar ialah kawasan ke kanan. Kalau lorekannya ke kanan sampai sini, okey, separuh daripada taburan normal ini, separuh ia adalah mewakili 0.5 sebab keseluruhan kawasan ialah 1. Kebarangkalian ia ialah 1. Jadi bila separuh 0.5. Jadi di sini 0.68 bermaksud lebih dari separuh. Jadi dia dah masuk ke kawasan sini. Jadi saya buatkan macam ni. Jadi dia dah masuk kawasan yang ke sebelah kiri. Jadi bermaksud dia dah berada di sebelah kiri dan nilainya ialah negatif. Jadi maksudnya di sini ialah 0.68. Jadi oleh kerana jumlah ini, kawasannya ini, kebarangkaliannya ini ialah 1. Jadi untuk dapatkan kawasan yang di sebelah kiri sini ialah 1 tolak 0.68. Jadi kita akan dapat kawasan yang di sebelah kiri, kawasan sini, iaitu 0.32. Okey. Jadi yang ini yang kita nak baca ni. Ini bagaimana kita nak dapatkan ini? Okey, kita baca daripada jadual 0.32. Okey, daripada jadual ini kita tak boleh baca 0.68 sebab yang paling besar pun ialah 0.5. Okey, bila diberi kebarangkalian kita kena baca bahagian dalam. Kalau dia nak cari diberi Z, kita baca bahagian tepi. Okey, sebab ni Z. Okey, sekarang diberi kebarangkalian 0.68. Kita tak boleh baca di sini sebab paling besar 0.5. Jadi itu sebabnya saya dapatkan yang sebelah kiri iaitu 0.32. Okey, 0.32 ialah kalau dibaca di sini 0.32, yang tepat-tepat tak ada. Ini 0.3192, ini 0.3228. Jadi kita ambil yang lebih, yang 0.3228. Iaitu di sini ialah 0.46. 0.46. Okey, tapi yang di sini berlebih sebab kita nak 0.32 sahaja. Jadi di sini berlebih 28. Jadi kita tengok di hujung ini nilai yang hampir dengan 28 ialah 29. Jadi atasnya ialah 8. Maka kita tulis dekat sini 0.46 tambah 8 dekat hujung dia.
Okey, kemudian oleh kerana dia berada di sebelah kiri, nilainya adalah negatif. Jadi kita letak tanda negatif ya di situ. Okey, jadi kita boleh tulis dia sebagai PZ lebih besar. Okey, 0.68 tadi yang ini kita dapat Z-nya ialah negatif 0.468. Jadi daripada sini kita boleh tulis yang ni sama dengan yang kat sini. Okey, sama. Maka kita boleh tulis dia sebagai M tolak 350 bahagi dengan 5 adalah bersamaan dengan ini. Negatif 0.468. Jadi kita selesaikan daripada situ. Maka M adalah sama dengan negatif 0.468. Ini bawa ke sana darab 5. Okey, kemudian tolak 350 pergi ke sini tambah 350. Jadi jawapan nilai M-nya ialah M-nya adalah sama dengan, kita guna kalkulator, kita dapati nilainya ialah 347.66. Jadi itulah nilai M yang dikehendaki jika 68% daripada buah mangga di kebun itu mempunyai gizi melebihi M gram. Jadi nilai M-nya ialah 347.66. Okey, jadi saya harap awak dah pun faham berkaitan dengan tajuk taburan kebarangkalian merujuk kepada soalan perlis tahun 2017 kertas 2 bahagian B. Okey, jangan lupa untuk like dan subscribe serta share dengan kawan-kawan.